Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi pada malam ini kita masuk dalam bab muhasabah. Maka muhasabah laku menghitung dan mengelokkan diri yang terdapat dalam jiwa menurut kacamata agama. Ia juga bermaksud mendidik diri agar menyembuhkan celaan batin yang boleh mencegah apa yang menjadi penghalang dalam perjalanan menuju kesucian hati, mahabbah, pengorbanan serta keikhlasan. Jadi muhasabah ini, yang dikatakan muhasabah ialah menghitung diri. Tujuan menghitung diri ini adalah untuk mengelokkan diri. Yang mana bila dia menghitung diri, maka di situ dia dapat mendidik hati. Kerana manusia ini dia ada celanya, ada aibnya, ada kesalahan-kesalahannya. Maka apabila dia menghitung dirinya, muhasabah dirinya, akhirnya kesan daripada muhasabah itu dapat mendidik hati. Boleh jadi dengan sebab dia tidak menghitung diri, dia tidak fikir tentang dosa. Boleh jadi dengan tidak dia muhasabah diri, dia suka kepada maksiat. Tetapi orang yang sentiasa muhasabah dirinya dan supaya menghitung dirinya, maka dia akan cepat merasa bersalah kepada Allah Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa mendidik diri, muhasabah ini mendidik diri agar menyuburkan celaan batin. Kerana dalam batin kita ni banyak benda-benda yang cela, penyakit-penyakit dalam batin kita. Maka apabila kita muhasabah diri, maka di situ dapat mendidik ataupun memperbaiki penyakit batin yang ada dalam hati kita, yang mana boleh mencegah apa juga penghalang dalam menuju kepada kesucian hati. Jadi banyak benda yang kita nak pergi penyucian hati ni, ada banyak penghalang. Jadi banyak hijab. Maka dengan muhasabah diri tadi, dia menghitung dirinya, akhirnya penghalang-penghalang itu dapat dihilangkan. Dengan dia tadi, dia muhasabah diri sehingga merasa cela akan dirinya. Jadi muhasabah diri ini sehingga dia rasa cela diri. Kerana orang yang tidak merasa dirinya cela, maka dia ini orang yang takabur lagi, masih duduk dalam sombong lagi. Sehinggalah dia merasa fakir, dia merasa hina, dia merasa dhaif di hadapan Allah Ta'ala. Lalulah dia kata penghalang untuk menyuci hati, penghalang juga untuk mencapai mahabbah kepada Allah, iaitu cinta kasih kepada Allah, pengorbanan serta keikhlasan dan juga keikhlasan. Maka dengan jalan muhasabah juga akan mencapai seseorang itu ikhlas kepada Allah. Jadi kadang-kadang orang itu buat sesuatu, buat satu amal, sebenarnya dia bukan niat kerana Allah, ada lagi kerana nafsu. Tapi kalau dia menghitung, dia muhasabah, akhirnya dia sedar, oh, rupanya dia ini duduk dalam lagi nafsu lagi. Itulah disuruh kita agar muhasabah diri kita. Lalu mengenai muhasabah, orang sufi mempunyai langkah yang mantap serta jihad yang terpuji. Dia ada jalan muhasabah menghitung diri. Ataupun dikatakan dengan jalan muhasabah ini termasuk juga dengan jalan tafakkur, memikirkan tentang Allah Ta'ala. Dan juga muhasabah ini memikirkan tentang diri dia dengan Allah Ta'ala. Lalu dikatakan ini satu metod, satu pendekatan, satu jalan yang ditunjuk oleh orang sufi. Maka orang-orang sufi selain dia ini, mereka ini melalui jalan zikir, suhbah, maka jalan yang mereka lalui juga muhasabah. Biasanya muhasabah ini dilakukan ketika seseorang itu berkhalwah, mengasihkan diri, duduk keseorangan hanya dia dengan Allah Ta'ala, lalu dia muhasabah akan dirinya. Maka mereka mengikuti metod dan hidayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muhasabah ini adalah jalan yang ditunjuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajidu man tabi'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi amani. Maka orang yang bijak pandai ini adalah orang yang menghitung dirinya, orang yang menghitung dirinya serta beramal untuk hari selepas daripada kematian. Kerana sampai masa kita akan bertemu juga dengan kematian. Kul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, kematian yang kamu lari-lari itu pasti akan berjumpa dengan kamu. Kerana manusia ni memang dia lari pada kematian. Kenapa? Kenapa lari pada kematian? Kerana amal kurang, maksiat banyak, dosa itu banyak, lalu rasa takut untuk mati. Maka demikianlah yang rasa pada diri kita. Maka kerana takut pada mati, tambah fikir, lalu tambah fikir pada amal. Bila tambah fikir pada amal, maka dia akan ikut hawa nafsu. Maka ini bukan orang yang bijak. Lalu Nabi kata, al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang bijak, orang yang pandai, orang yang pintar adalah orang yang menghitung diri dia. Dia dah fikir dah akan datang. Kalau seorang pemimpin pun dia akan fikir akan datang. Dia tak boleh fikir hari ni je, akan datang dia kena fikir. Maka kita juga akan fikir akan datang bagaimana kita dengan Allah Ta'ala, bagaimana amal kita. Lalu dia menghitung diri. Bila dia menghitung diri, hitung untuk amal, maka dia muhasabah. Mulanya dia muhasabah tentang dosa-dosa yang dia lakukan. Jangan muhasabah tentang amal. Oh, saya sudah banyak puasa banyak, baca Quran banyak, mayat tahajud banyak, apa ni? Dia fikir ke amal itu bukan muhasabah. Nanti tak fikir amal jadi ujub, jadi sombong. Fikir pada maksiat, fikir pada dosa. Jangan fikir kita tak bersalah. Jangan fikir kita ni macam orang sudah bersih, tak ada apa-apa, tidak. Sedangkan kita ini orang yang banyak dosa, yang lalu kadang-kadang dalam amal kita pun banyak lalai kepada Allah. Lalu dia suruh hitung diri. Maka di antara ahli-ahli sufi, mereka banyak mengasingkan diri, mereka muhasabah diri mereka. Sebab tu bila seseorang itu ingin melalui jalan kepada Allah, yang dia suruh lihatnya dirinya, bukan lihat orang lain. Lihat dirinya, apa kesalahannya, apa kelemahannya, apa keaiban yang dia perlu memperbaiki akan dirinya. Lalu dikatakan orang itu menghitung dirinya serta beramal untuk hari selepas kematian, yakni orang yang buat persiapan untuk mati. Maka dia beramal dengan amalan yang soleh. Maka di antaranya dia mengqadhakan sembahyang mana-mana yang dia tinggal dahulu sembahyang. Maka mengikut agangan kita ini adalah dalam mazhab kita Syafi'i umpamanya, orang-orang yang tinggal sembahyang dahulu, dia kena qadha balik sembahyang dia yang lalu. Orang-orang yang meninggalkan puasa dia dahulu, dia kena qadha balik puasa-puasa dia yang lalu. Maka demikian, dia kena memperbaiki amalnya. Dia kira apa kelemahan dia, apa kehinaan dia, apa kelalaian dia dengan Allah, lalu dia beramal. Maka dia kena mengqadhakan balik. Lepas daripada itu, dia kena memberi hak-hak pada orang, mana-mana yang dia tak ambil hak orang lain, agar dapat dibersihkan hati dia. Lalu diberi hak-hak orang, mana-mana yang dia telah ambil, mana-mana kesalahan yang dia telah buat salah pada orang, dia minta maaf. Kalau boleh minta maaf, kalau boleh bagi. Kalau tak boleh bagi, dia kena banyak buat amal. Kalau dia ambil hati orang tu mati ataupun mana tak bilang, tak tahu kira. Tapi dia ada ambil hati orang, maka dia kena ambil harta pula, dia kena infak fisabilillah, kemudian hadiah kepada orang yang dia pernah ambil hak orang lain tadi. Maka demikianlah, maknanya dia kena memperbaiki balik diri dia. Kemudian kesalahan-kesalahan pula, dia kena banyak istighfar kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah Ta'ala agar dibersihkan hatinya, dan banyak berselawat pada Nabi. Kerana dikatakan bahawa amalan-amalan kamu yang terlepas itu boleh ditampung dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Ibnu Athaillah dalam kitab Tajul Arus, mengatakan bahawa kalau orang telah terlupa waktu muda dia, lalu dia nak beramal, maka beramallah dengan memperbanyakkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan untuk menghadapi kematian. Dan bila dia beramal, pastikan sampai dia merasa takut kepada Allah Ta'ala. Dan dia kena belajar, memperbaiki, dan dia kena banyak taubat.
Mesti kena banyak taubat. Maknanya kalau boleh tiap-tiap hari bertaubat itu lagi baik. Kalau dia mampu bertaubat setiap hari. Sehinggalah dia menangis. Allah Ta'ala kasih kepada orang yang suka bertaubat. Inna Allah yuhibbut tawabin. Allah Ta'ala kasih orang yang suka bertaubat. Boleh jadi dia suka bertaubat adalah disebabkan dia banyak dosa. Dia suka buat dosa. Ataupun dia sudah taubat tapi buat lagi dosa. Tak apa, taubat sama. Kerana Allah Ta'ala kasih kepada orang yang sentiasa bertaubat setelah dia melakukan dosa. Lalu dia beramal untuk apa ni? Untuk kematian, nak menghadapi kematian. Maka sementara orang yang lemah ialah orang yang mengikut hawa nafsunya. Lalu orang yang lemah ini orang yang ikut hawa nafsu. Jadi bila ikut hawa nafsu, maka dia dikira orang yang lemah. Sebab tu Nabi mengatakan mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat imannya lebih baik daripada mukmin yang lemah. Bukan kuat tubuh badan tenaga. Kadang-kadang tenaga kuat tapi ibadat lemah. Yang paling dikehendaki adalah kuat imannya. Ini orang yang kuat. Maka orang yang kuat iman ini orang yang kuat beramal kepada Allah. Sentiasa dia beramal kepada Allah Ta'ala. Dan orang yang lemah adalah orang yang mengikut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu dalam waktu yang sama berangan-angan panjang terhadap Allah. Jadi berangan-angan ini di antaranya berangan-angan menangguh-nangguhkan taubat. Itu angan-angan juga. Sampai mati kita bertaubatlah, insya-Allah lah taubat. Ataupun yang dikata menangguh-nangguhkan amal ibadat yang luput. Amal ibadat yang luput maka ditangguhkan. Ini kira banyak angan-angan juga. Maknanya maka ini dikatakan bahawa orang itu telah mengikut hawa nafsu dan dia ini berangan-angan terhadap Allah serta angan-angan yang banyak, berangan-angan yang banyak. Orang yang berangan-angan banyak ini, yang pertama dia lupa akan kematian. Biasanya begitu. Dia akan lupa kematian. Yang kedua, dia akan jadi tamak kepada dunia. Rasa tidak cukup tamak kepada dunia, dia akan rasa tamak kepada dunia. Kerana apa? Kerana angan-angan yang banyak. Yang ketiga, dia akan menangguhkan amal soleh. Amal-amal soleh ni akan ditangguhkan. Maknanya kalau dia nak buat amal-amal soleh itu boleh buat, tapi tak apalah, tangguh dulu. Kerana ini dipanggil tulul amal. Angan-angan yang panjang. Maka angan-angan yang panjang ini bahaya. Merasa hidupnya panjang, merasa amal ibadahnya boleh ditangguh. Dia rasa tak apa, nak taubat bila-bila masa pun tak apa. Maka ini membawa kepada binasa. Maka perjalanan orang-orang yang ingin mendekatkan diri dengan Allah mesti ada muhasabah. Paling tidak muhasabah nak tidur pun tak apa. Muhasabah. Maka sesiapa yang muhasabah diri, dia tidak akan meninggalkan lorong untuk dirinya sibuk dengan perkara yang batil. Apabila dia muhasabah diri dia, dia tak sibuk lagi perkara-perkara yang melalaikan dia. Bahkan dia bagi fikir semua. Ketika tu dia fikir dah, Allah ruginya masa aku selama ini. Lalulah dia dah bercakap-cakap yang baik. Dia tak bercakap dah perkara yang sia-sia. Kenapa? Kerana kesan daripada dia muhasabah ini, dia akan melakukan perkara-perkara yang baik. Sebab tu orang yang banyak muhasabah ini, biasanya dia banyak menangis pada ketawa. Satu hari Nabi SAW jalan, tengok-tengok sahabat ketawa saja. Nabi kata, mu tak tahu dengan apa yang kau tahu ni. Kalau mu tahu apa yang kau tahu, nascaya kamu akan kurang ketawa. Lalu Nabi suruh, ingatlah kepada penghapus segala kelazatan. Jadi ingatlah kepada mati. Lalulah sahabat Nabi pun dia menyedari kesilapan dan kesalahan dia. Sebab tu dilarang, dikata jangan terlalu banyak kita ketawa. Kalau banyak ketawa ini mengeraskan hati, melalaikan kita kepada Allah Ta'ala, menyebabkan kita ini jadi lupa kepada kematian. Lalu dikatakan di sini, seorang itu bila dia sibuk muhasabah diri dia, duk hitung diri dia, duk fikir kesalahan dia, duk fikir kepada kelemahan dia, lalu dikatakan bahawa dia akan sibuk dengan ketaatan. Kerana dia sememangnya akan sibuk dengan ketaatan, lalu yang dia fikirnya taat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana sudah banyak muhasabah diri. Asalnya muhasabah dirinya daripada dosa. Lepas tu tengok muhasabah lalai dia dalam ibadat, lalai dia dalam bertaubat kepada Allah Ta'ala,
lalu dia mencela jiwanya di atas setiap kekurangan yang dilakukan. Lalu orang yang muhasabah ini dia akan cela diri dia. Maka jalan muhasabah juga boleh membersihkan hati. Bila dia tadi muhasabah, lalu dia akan mencela dirinya di setiap kekurangan yang telah lakukan. Orang yang muhasabah, lama-lama dia akan apa? Allah, dia akan apa? Dia akan rasa, oh bodoh juga dia selama ni. Kenapalah dia lalai, dia akan fikir macam. Lalulah datang penyesalan di dalam hati. Maka kekurangan yang dilakukan terhadap Allah Ta'ala kerana takutnya kepada Allah, dan kesan daripada muhasabah ini boleh menghasilkan rasa takut pada Allah. Sebab Imam Ghazali kata dalam kitab Minhajul Abidin, nak datang takut ini kena tahan sungguh-sungguh nafsu. Tahan sungguh-sungguh nafsu. Oh, tak tahan juga nafsu. Kuatkan ibadat. Kuatkan ibadat, banyak-banyak yang terbaik. Baca Quran banyak, baca ngaji banyak, zikir banyak. Kalau tak juga, banyakkan berdoa pada Allah. Doa sama pada Allah Ta'ala. Dan dikatakan juga, selain daripada jalan itu, banyakkan muhasabah diri. Muhasabah diri ni biasanya tak boleh duduk orang ramah, tak boleh muhasabah kita. Duduk depan orang berjalan tak boleh. Biasanya seseorang itu akan beruzlah, mengasingkan diri, lalu dia ni akan tafakur, renung diri dia, sehinggalah mari rasa menyesal, rasa bersalah di hadapan Allah Ta'ala. Dan daripada itulah datang kesan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Maka jika beginilah keadaannya, maka bagaimana mungkin boleh didapati jalan ke arah kelalaian dan kebatilan apabila sudah rasa takut pada Allah. Bila seorang itu sudah rasa takut pada Allah, tak ada masa dah nak buat maksiat. Dan dia tak ada fikir dah nak buat kejahatan. Sebab hatinya betul-betul sudah takut pada Allah ketika itu. Kesan daripada apa? Muhasabah diri. Dia dah rasa dah. Bila dia rasa, dia muhasabah diri, dia akan memperbaiki amal ibadat. Dia dah rasa dahulu. Dulu sembahyang dia macam ni, dia kena baiki. Dulu Quran dia pun tak berapa baca, dia kena baca. Kena baca Quran, kena berzikir. Dia akan memperbaiki. Jadi bila dia sentiasa ingat kepada Allah dan rasa takut, apabila seorang itu rasa takut dalam hati, maka ketika itu dia tidak ada masa dah, tidak ada jalan dah dia nak mencari jalan kelalaian, kebatilan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Mereka itu banyak muhasabah diri. Di antara ulama yang banyak muhasabah diri itu adalah Abdullah Al-Muhasabi. Sehingga dikatakan muhasabi ini adalah orang yang banyak hisap diri dia. Tidak dia hisap saja diri dia. Sebab tu orang yang banyak hisap dirinya, perkataan dia itu nasihat. Perkataan itu nasihat apabila dia banyak menghisap diri dia. Maka ketika itu dia rasa lalai dirinya, maka dia pun merenung akan dirinya, rasalah lemah, lalai. Akhirnya orang ini akan jadi kurang bercakap. Kurang bercakap yang sia-sia, dan kurang bergaul dengan orang. Rasa banyak bersalah dan sebagainya. Lalu As-Sayyid Ahmad Al-Rafai rahimahullah ta'ala berkata, minal khasyati takunul muhasabatu, wa minal muhasabati takunul muraqabatu, wa minal muqarabati takunu dawamu syu'li billahi ta'ala. Daripada takut akan timbulnya muhasabah. Mari takut, timbulnya muhasabah. Ada seorang itu, alhamdulillah, tiba-tiba mari pergi semayang berbubuh. Saya tanya dia, macam mana boleh jadi macam ni? Dia kata satu malam dia tidur. Bila dia tidur, teringat ke kawan dia. Bila dia nak tidur, dia teringat ke kawan dia. Dia teringat kawan dia dah mati. Kalau kawan dia balik, ada yang mati. Mati. Dia teringat. Akhirnya mari teringat ke ahli keluarga yang mati. Tiba-tiba tak tidur malam. Tak boleh tidur malam, rasa takut. Rasa takut, tak tidur apa pagi. Mari fikir. Tu Allah Ta'ala nak campak tu sekejap. Dia pergi ke surau. Orang tak mari ke semua, gelak-gelak je. Bila orang mari, dia sembunyi. Dia rasa malu, sungguhlah malu. Malu. Lepas tu orang semaya tengok, dia kata aku ni tak pernah naik ke surau. Masjid tak pernah naik, surau tak pernah naik. Dia cerita, dia kata lebih kurang 2 atau 3 hari begitu dia buat.
2 ataupun 3 hari tak semayang, dah semayang sama tengok orang daripada jauh. Hari ketiga dia mari mikir, kalau nak tidur malam dia kata bodoh, tunggulah. Apa aku nak pergi semayang sekali? Malu dia tu, malu, rasa malu. Akhirnya dia pergi semayang. Semayang, lepas semayang timbul dalam hati, nak mari belajar, mari belajar. Mari belajar, alhamdulillah, belajar mengaji dan sebagainya. Kesannya hasil daripada takut. Takut tu mari takut nak mati, ingat saya orang yang telah mati tu teringat. Lalu di situ mari mikir, selama ini aku ni tak buat amal ibadat, aku ini dah lah tak buat ibadat, jahil lagi tentang ilmu, tak pernah pergi tempat kebaikan. Maka di situ hasil daripada takut tu dia mula hitung diri dia, muhasabah diri dia. Sebab tu kita kena muhasabah diri. Kalau kita tengok umur, sebab tu Imam Abdul Al-Haddad dia membahagikan umur. Ada umur remaja, budak-budak, umur budak-budak, umur bayi dia kata. Daripada bayi dia tak ada apa-apa. Naik daripada umur budak-budak. Naik pada umur budak-budak tak tahu benda lagi. Maknanya. Dan ketika itu sepatutnya masa umur budak ini umur yang ikut orang. Kalau kita buat gitu-gitulah dia ikut. Kalau mak ayahnya rajin ibadah, anak ikutlah. Sujud waktu walaupun dia tak tahu benda. Umur budak-budak ni umur yang dia ikut. Dia tak ada fikir dah. Apa yang nampak itulah yang dia buat. Kalau masa tu dia yang ditunjuknya tak molek, tak molek. Kalau dia ajar dia perkataan kesal, perkataan yang kotor, perkataan kesal lah. Begitu umur budak-budak. Lepas tu besar sikit. Besar sikit remaja, umur ikut nafsu kata. Umur remaja ni ikut nafsu lebih. Ikut kehendak. Kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala pelihara, biasanya kebanyakan begitu. Sehinggalah dia umur dewasa. Umur dewasa, siapa umur dewasa, siapa satu peringkat umur yang hampir kepada kematian. Ini adat. Ini balik begitu. Ada orang siapa, ada orang tak siapa. Kalau dah hitung tentang umur sajalah, dah rasa dah. Kalau kita kira, kita sekarang ni umur apa? 40 contohnya, 45 contohnya. Rasa sekejap daripada kita. Sampai rasa sekejap je. Maka nak pergi ke depan itu sebenarnya lagi hampir, sekejap lagi. Sebab tu orang menghitung hari, ada hitung. Ada orang jadi hitung tahun. Oh, tak lama dah. Tidak lama dah. Sedangkan amal ibadat yang dia tinggal itu kurang tu, amal ibadat dia buat itu kurang daripada umur 15. Sampai umur 50 sekarang kurang. Maka dia kena tapung lagi ke depan. Ke depan tu nak dapat ke umur 20 tahun, 30 tahun tu belum tentu lagi. Sebab tu Nabi kata sebaik-baik orang adalah orang yang umur dia panjang dan amalan dia baik. Dan kalau amalan dia baik, kalau umur dia pendek, amalan dia baik, itu lagi baik. Itu baik juga. Kalau umur panjang, amalan yang baik itu lagi baik. Tapi seburuk-buruk orang, umur panjang, amalan buruk. Allah Ta'ala beri umur panjang, tapi amalan buruk. Tidak ada amal, tidak ada dan sebagainya. Sebab tu amal, masa kita nak amal ibadat tu masa budak. Masa remaja itu masanya masa kita beribadat kepada Allah. Sepatutnya begitu. Masa kita nak belajar ilmu, masa bila? Masa kita budak-budak, remaja, masa tu umur kita. Umur kita 10, 11, 12. Itu masa kita nak belajar ilmu. Itu masalah kita kekuatan. Mana ilmu sampai ke peringkat yang ke depan dah, itu peringkat amal dah. Peringkat amal, peringkat muhasabah diri dan sebagainya. Maknanya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa kesan daripada itu, bila kita banyak fikir kepada amal ibadat, lama-lama ia mari takut itu. Kalau kita banyak fikir apa? Jangan fikir urusan dunia sangat. Fikir tentang urusan amal kita, akhirat kita. Kalau lama-lama kita duk fikir sama, aku macam mana? Mungkin hari pertama tak lagi, 2-3 hari mungkin tak lagi. Tapi duk fikir sama, bila mati, duk fikir sama macam mana amal kita dan sebagainya. Lama-lama mari timbul takut. Bila mari takut, kita pun mulalah nak beramal dengan amalan. Mana mulalah kita menghitung amal-amal kita. Kemudian daripada muhasabah tadi timbullah muraqabah. Muraqabah ni yakni merasai bahawa dirinya diperhati oleh Allah. Apabila seseorang itu
dia ini banyak muhasabah diri, dia itu. Kesan daripada muhasabah diri, kadang-kadang orang tu tak mampu tidur malam. Kenapa? Kerana amal ibadat, takut kepada Allah. Dan daripada muraqabah hati ini, dia akan sentiasa sibuk bersama dengan Allah, sehinggalah sampai hati tadi sibuk kepada Allah Ta'ala. Hasil daripada dia muhasabah, kesan daripada dia takut kepada Allah Ta'ala. Maka dari sudut ini, alangkah sama keadaan sufi dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat-sahabat baginda tentang tabiat rohani sejati yang menanamkan celaan batin dalam hati mereka. Maka daripada sudut ini kita dapati bahawa ahli-ahli sufi ini, mereka itu mengikuti perjalanan yang telah ditunjuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nabi-nabi sendiri pun mentabiat sahabat-sahabat Nabi agar dibersihkan hatinya daripada penyakit-penyakit batin. Dan Nabi mentabiat bentuk rohani untuk menanamkan dalam hati sahabat-sahabat Nabi rasa takut kepada Allah dan mencabut kecelaan yang ada di dalam hati ataupun dalam batin seseorang tadi. Maka demikianlah perjalanannya ahli-ahli sufi, mereka itu banyak muhasabah diri. Sebab tu kita disuruh menghitung diri kita, amalan-amalan kita. Kadang-kadang bila fikir, hitung-hitung, memang akan timbul rasa takut. Tapi takut saja tak memadai. Mesti berada dalam amal kepada Allah. Amal kepada Allah Ta'ala. Maka diriwayatkan bahawa pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah dalam keadaan mengikat perut kerana lapar. Lalu baginda bertemu dengan dua sahabatnya bernama Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Dua sahabat besar. Nabi pergi keluar rumah. Maka bila Nabi keluar rumah, ketiga itu Nabi dalam keadaan lapar. Nabi ni dia memang banyak lapar. Masa duduk di Mekah, Nabi kata pada Khadijah, dia tak rehat kerana nak berdakwah. Maka berhijrah ke Madinah, Nabi kata ke Khadijah, dia tak rehat, Muhammad tak rehat berdakwah untuk umat. Sampai ke kota Madinah, bila hijrah, Nabi kata kepada Aisyah pula, Nabi ni tak kenyang, duduk dalam keadaan lapar. Dan Nabi kebanyakan dia dalam keadaan lapar, sentiasa lapar. Lalu dikatakan bahawa Nabi bertemu dengan dua sahabat, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka daripada keadaan mereka, baginda mengetahui hal yang sama, hal mereka sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didapati bahawa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pun lapar juga macam Nabi. Macam mana Sayyidina Abu Bakar boleh lapar sedangkan Sayyidina Abu Bakar pun kaya raya? Dia hidup lapar. Sayyidina Abu Bakar ni harta dia memang banyak, dia memang kaya, tapi kehidupan dia miskin. Dia memang kaya, tapi hartanya dia memang infak pada agama Allah Ta'ala. Kehidupan dia macam Nabi. Kalau Nabi banyak lapar, dia banyak lapar. Kalau Nabi banyak puasa, dia banyak puasa. Kenapa? Kerana Sayyidina Abu Bakar ini as-siddiq. As-siddiq ni maknanya orang yang mengikuti perjalanan Nabi, menghidupkan sunnah Nabi. Sehingga kan Aisyah kata, lepas pada Rasulullah wafat, aku tidak melihat kamu ini kecuali kamu telah ikut segala sunnah Nabi. Kecuali satu je dok buat lagi, iaitu beri kepada pengemis pergi makan. Tapi yang lain semua Sayyidina Abu Bakar dapat. Maka bila Rasulullah pergi tengok Sayyidina Abu Bakar lapar, Sayyidina Umar Al-Khattab pun lapar juga. Maka dalam keadaan mereka, baginda mengetahui hal mereka itu sama dengan baginda, maka kedua-dua tidak mendapati makanan untuk makan. Lalu seorang lelaki daripada kalangan Ansar, orang Madinah, bertemu dengan mereka tiga-tiga. Seorang orang Madinah, orang Ansar, orang asal penduduk tempatan Madinah itu datang jumpa Nabi dan didapati ada bersamanya Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Lalu air muka mereka tidak dapat melindungi apa yang sedang mereka alami. Sahabat Nabi ni tahu Sayyidina Abu Bakar lapar, Sayyidina Umar lapar dan Rasulullah lapar. Maka justru lelaki tadi mengetahui keadaan tersebut, lalu dia menjemput mereka menjadi tetamu. Lalu dia ajak, ya Rasulullah, wahai Sayyidina Abu Bakar, mari. Mari. Kalau dia ajak Rasulullah, Rasulullah akan ajak dia. Ajak, maka pergilah. Apabila sampai di rumah lelaki tersebut,
mereka dihidangkan dengan buah tamar. Buah tamar ni buah kurma. Lalu hidanglah beri makan kepada Nabi dan air sejuk dan juga air sejuk dan juga dapat berteduh. Okey, tempat berteduh maknanya beri tamar apa ni? Nabi, air dan juga buah tamar. Kerana tahu dah Nabi lapar. Sebaik saja mereka makan beberapa biji buah tamar, kemudian Nabi minum air, baginda pun bersabda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza minan na'im alladhi tus'aluna anhu." Tengok hebat Nabi. Bila Nabi makan saja, lepas Nabi makan itu Nabi kata, "Hadza minan na'im," ini adalah termasuk di kalangan nikmat Allah dan ini pun akan ditanya oleh Allah. Akan ditanya oleh Allah. Maknanya Nabi ini sentiasa memikirkan. Selalu fikir sampai air segelas pun akan ditanya, buah kurma tu pun akan ditanya daripada mana kita dapat. Maka setiap inci harta nikmat yang kita dapat akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa ada kata ulama, saya lupa kata ulama ke hadis mengatakan bahawa di antara perkara yang orang akan menyesal di akhirat, akan terasa Allah, dia kata, kenapalah aku ini harta ini banyak, kenapa aku tak guna kepada kebaikan banyak-banyak. Dia akan rasa. Siapa dia kata perkara yang malu ya di sisi Allah apabila dia mendapat hasil yang halal dah, tapi dia guna pula pada hasil yang haram. Dia akan dapat rasa malu. Sebab itu dikira. Selalu ingat, orang yang banyak muhasabah diri ni dia akan jaga-jaga, hati-hati. Kalau nak makan dia fikir harta ini halal ke tidak halal, daripada mana dia dapat. Kalau nak ambil harta pun dia fikir. Sampai Nabi kata hadza minan na'im, ini kurma yang makan pun akan ditanya. Ini nikmat Allah Ta'ala, alladzi tus'aluna anhu, akan ditanya. Dan takkan makan kurma sebiji pun ditanya ke, walaupun sedikit pun akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Tak lepas kita. Makin banyak ditanya. Sebenarnya banyak tidak mengapa kalau kita ambil jalan selamat. Maknanya kalau jalan itu selamat. Tapi nak beritahu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abdul Rahman Ibn Auf yang kaya raya itu, Nabi kata pada dia, dia tak masuk syurga kecuali merangkap. Maknanya boleh masuk syurga tapi agak payah sikit. Takut, sahabat Nabi ni takut. Maknanya takut. Kenapa? Kerana perjalanan kita, kehidupan kita di atas dunia ni tak setakat sini saja. Kalau setakat sini tak ada masalah lah, kita nak buat apa-apa saja pun boleh. Nak ikut hawa nafsu ke, nak ambil orang ke, nak pianak orang ke, nak buat zalim orang pun tak apa. Tetapi oleh kerana kehidupan kita bukan setakat ini saja, maka segala perjalanan kita ini akan disoal, akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Sehingga kita tak lepas di hadapan Allah Ta'ala kecuali dengan rahmat Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita hitung betul-betul hari ini, memang tak selamat dah kita. Maknanya berat kita. Lalu dikatakan, Ibnu Athaillah mengatakan bahawa kalau kamu sembahyang kamu itu tidak mengkhusyukkan kamu sembahyang, sudah layak kamu menangis. Sudah layaklah kamu menangis apabila sembahyang kamu itu tidak mendatangkan khusyuk kamu kepada Allah. Jadi macam mana kita nak berjumpa dengan Allah, nak menghadapi Allah? Maka nikmat apakah ini sehingga mereka akan disoal dan dihisap tentangnya? Hanya beberapa biji buah tamar saja dan seteguk air yang cukup untuk menghilangkan dahaga dikira oleh Rasulullah SAW itu sebahagian daripada nikmat yang mereka pasti akan ditanya oleh Tuhan pada hari kiamat. Maknanya nikmat itu hanya walaupun beberapa buah kurma dan untuk menghilangkan dahaga, Nabi tetap mengatakan ini nikmat. Jadi kalau nikmat, tetap nikmat ini pasti akan ditanya oleh Allah Ta'ala di negeri akhirat. Maka tidakkah teguran dan nasihat yang mulia daripada Rasulullah SAW ini suatu pemberian daripada baginda yang dilontarkan kepada tabiat jiwa serta perasaan yang terlalu sensitif. Ini nak beritahu satu contoh, satu nasihat Nabi yang Nabi tunjukkan contoh jiwa yang betul-betul sentiasa menghitung. Dia panggil jiwa yang sensitif, jiwa yang sentiasa hitung.
hati yang sentiasa ingat nikmat Allah. Apa yang dikatakan apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana apa lagi yang kamu nak dustakan? Allah Ta'ala memberi nikmat. Lalu dikatakan bahawa serta perasaan yang terlalu sensitif ditambah lagi dengan tanggungjawab yang berat yang terpaksa ditanggung terhadap semua tidak tanduk nafsu dari semasa ke semasa. Maka demikianlah kita ini menghadapi tanggungjawab yang berat. Sebab itu orang yang banyak hitung diri, muhasabah diri, dia sudah tidak mahu dah, dia fikir diri dia saja. Inilah yang berlaku kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, dia itu lari tak menjadi khalifah, tapi lantik juga atas dasar wasiat, lalu dilantik juga jadi khalifah. Nak jadi khalifah itu masa berucap jadi pemimpin, nangis takut pada Allah. Naik atas tu anak tangga nak berucap, naik atas mimbar tu dah menangis nak minta kepada Allah Ta'ala. Jadi khalifah balik pula, tengok isteri dia pula pakai barang kemah, pakai pemata apa dah yang daripada datuk pada isteri dia tu. Dia pun ambil isteri dia, harta isteri dia pergi ke Baitulmal. Isteri dia kata ini bukan daripada kamu, tapi ini daripada datuk dia ni. Memang isteri dia ni dia keturunan khalifah. Keturunan khalifah. Jadi dengan hasil-hasilnya memang khalifah kan memang orang ada harta. Tak ambil harta raya dia sendiri dah bahagian beri. Tapi Umar bin Abdul Aziz takut lagi. Dia kata aku tidak mahu nanti orang kata isteri khalifah tu ahli dunia. Khalifah suruh orang takut dapat tinggalkan dunia, tapi isteri dia tu dia biarkan saja. Maka dia ambil hantar ke Baitulmal. Baitulmal. Dah lah gitu, tak duduk pula dalam istana. Tak duduk rumah biasa saja. Dalam macam tu duduk rumah biasa pula. Kata pula Umar bin Abdul Aziz masa jadi khalifah, dia tidak akan makan daging. Sehinggalah rakyat dia makan daging. Kenapa? Kerana daging ni dulu makanan orang mewah je. Bukan orang, semua orang boleh makan. Jadi dia kata dia tak akan makan daging. Sehinggalah rakyat dia semua makan daging, baru dia makan daging. Maknanya patut tak tidur malam, sentiasa jaga. Siapa orang mari mengadu hal, dia tengah guna pelita, dia nulis nak kira hak mendapat urusan negara dia tu. Mari-mari orang mengadu hal, saya datang nak mengadu hal saya. Yang kamu berkaitan mengadu hal ini, kamu nak mengadu hal tentang diri kamu ke tentang masyarakat umum, tentang rakyat ni nak mengadu hal. Ini bukan tentang rakyat, ni tentang hal diri saya sendiri. Dia pun tiup pelita pun. Tiup pelita. Lalu bila tiup pelita, tanya, ya Amirul Mukminin takkan duduk kelab? Ya, duduk dalam kelab. Sebab apa? Sebab minyak pelita ini hak rakyat. Jadi mu nak cakap ni hak pribadi. Jadi dia tak guna hak rakyat ini untuk cakap pribadi dia. Tak guna. Masya-Allah. Kata ada Umar bin Abdul Aziz baru ni. Maknanya dulu kata ada seorang naik Umar bin Abdul Aziz, dia gedor dah. Maknanya. Jadi demikian. Sampai jaga gitu sekali. Satu hari balik perang ada harta ghanimah, harta rampasan perang. Dan bagi khalifah tadi pun dia ada bahagian harta rampasan perang. Jadi bila balik serah pada dia, tak bagi lagi. Sebelum dibahagi itu, di antara harta rampasan perang, antaranya ada buah apple, tufah, buah apple. Jadi anak dia ni tak bagi. Amirul Mukminin ni, Sayyidina Umar ni tak bagi. Kerana tak bagi lagi hak orang. Kau boleh sama ambil hak orang. Bila menangis anak dia, maka isteri dia pergi ke pasar. Beli buah. Beli buah apple. Bila pergi buah apple tu dia pergi kepada anak dia. Yang anak tadi buah apple. Anak dia makan tu bukan makan hak harta ghanimah tu, makan hak isteri dia bagi. Dia pun makan. Bila balik, Umar bin Abdul Aziz balik, tengok anak dia makan wiper, dia takut. Maknanya dia pun berpukul. Kalau dia pukul muka ke, dia pukul tangan sampai capok wiper tadi. Anak dia menangis. Lalulah isteri dia beritahu bahawa apa yang dipakai itu bukan harta tu. Kata dia, kenapa aku buat macam tu?
Yang pertama memang tak tahu, tapi kerana aku terlalu takut. Takut dia terlalu takut anak dia ni termakan yang haram. Ambil tu. Begitulah keadaan dia. Sehingga kan Umar bin Abdul Aziz, dia ini dikira orang yang sangat soleh. Orang soleh. Ulama-ulama dahulu, kalau ada khalifah-khalifah, ulama-ulama dia tak tamu dulu hampir dengan khalifah. Hanya zaman Umar bin Abdul Aziz ada Imam Ahmad. Ada Imam Ahmad selalu bersama dengan khalifah. Orang tanya, dulu bila sebut ulama-ulama khalifah-khalifah, kamu tak mau bersama dengan dia? Kalau bimbang. Tapi sekarang ni kamu kata jangan bersama dengan pemerintah khalifah-khalifah, tapi hari ni muak bersama dengan dia. Orang kata pada Imam Ahmad kata, aku bersama dengan dia kerana khalifah itulah Umar bin Abdul Aziz. Kalau khalifah tu orang lain memang tak bersama. Tapi bila khalifah itu Umar bin Abdul Aziz, maka aku bersama dengan dia. Umar bin Abdul Aziz ini terkenal dengan orang yang soleh, orang yang taat, orang yang patuh, orang yang betul-betul takut kepada Allah. Dan dia ini dikatakan orang yang begitu adil. Siapa dia itu khalifah, dia itu layak terima zakat. Nak kabarnya, harta, takutnya harta. Ada tak pemimpin hari ini layak terima zakat? Cakap apa? Dia pemimpin, dia layak terima zakat. Bukan layak terima zakat, kalau ada beli zakat, bahari-bahari kalau boleh. Jadi nak beritahu, dalam keadaan macam tu, akhirnya didapati dia ni layak terima zakat. Kenapa? Allah nak ambil duit tu takut. Dan dia telah memanggil apa ni, ulama-ulama dia panggil. Dan tujuan dia apa? Dia kumpul ulama, dia minta tolong agar ulama itu doakan dia biar dia selamat dekat negeri akhirat. Ada orang yang banyak muhasabah diri, takut siapa panggil tu minta tolong, ulama-ulama tolong doakan dia. Padahal dia orang yang soleh, orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Lalu ketika dia hampir-hampir akhir khalifah, didapati bahawa masa dia hampir-hampir nak wafat itu, orang pernah tanya dia, kenapa kamu tidak simpankan harta untuk anak-anak kamu? Apabila didapati bahawa dia ini walau khalifah, dia tidak ada harta. Harta untuk dia tak ada, dan harta untuk anak dia pun lagi tak ada. Dia tak ada lah. Orang tanya, kenapa kamu tidak simpan harta untuk kamu? Oh, dia katakan dia terlalu takut dengan Allah. Nak ambil harta takut, nak ambil harta sebab harta ni duduk, harta rakyat duduk dia. 1 inci, 1 dinar, 1 dirham, kalau atas mudah kan, 1 sen ataupun 10 sen yang ada nilai sahaja dia ambil harta rakyat, nanti semua rakyat akan dakwa dia di negeri akhirat. Pada Umar bin Abdul Aziz kata, satu hari dia pergi dekat padang Arafah. Lepas tu dia pun mengatakan, inilah rakyat-rakyat kamu yang taat kepada kamu, maknanya yang sentiasa mendoakan kamu, dia ini kasih kepada kamu. Kata Umar bin Abdul Aziz, ini rakyat aku nanti dekat negeri akhirat akan menjadi musuh aku. Kata Umar bin Abdul Aziz, rakyat dia ni dekat negeri akhirat akan jadi musuh dia, bukan jadi penolong dia, jadi musuh dia. Itu gambaran dia takut kepada rakyat. Kenapa? Kerana bimbang 1 inci ataupun satu nilai, 1 dinar, 1 dirham, 1 sen, 1 ringgit saja, kalau dia ambil hak rakyat, habis semua rakyat akan dakwa dia dekat negeri akhirat. Berapa juta? 25 juta akan dakwa dia dekat negeri akhirat. Maknanya sebab tu dia takut dia, sehinggalah dia banyak muhasabah. Kesan daripada banyak muhasabah ni akan banyak menangis kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana perjalanan orang yang muhasabah diri pada Allah Ta'ala, dia nampak celah dia. Kita ni tak nampak celah kita sebab kita tak muhasabah. Kita tak nampak celah kita, tak muhasabah, dan kita juga tidak merasa takut kerana kita kurang muhasabah. Kesan daripada kita muhasabah diri kita, hitung diri kita, tengok betul-betul diri kita, Allah, akhir kali kita rasa nak ambil benda-benda takut. Cukuplah yang lepas-lepas tu, tapi nak ambil dulu. Nak cakap pun takut. Nak cakap benda-benda yang bawah-bawah pun takut. Nak
Nak kata sesuatu pun jadi takut, sebab takut. Nak ambil harta lebih-lebih pun takut. Tu pun fikir lagi. Maknanya kalau ada syubhat tak mau ambil tau. Walaupun antara halal pun boleh jadi, haram pun boleh jadi, tangguh dah. Kenapa? Kerana takut kepada Allah Ta'ala. Ini adalah kesan daripada apa? Kesan daripada muhasabah orang yang banyak itu. Sebab itu orang-orang soleh kita tengok, orang-orang soleh dahulu, mereka itu sentiasa takut kepada Allah. Walaupun di hadapan mereka itu terbentang harta benda. Sahabat Nabi, bila saja dia dapat harta, hari ini dapat harta esok habis. Dapat harta esok habis. Bukan dia pergi harta berdoli berejas hidup. Dia takut, benar-benar takut. Mari siapa? Ibrahim bin Adham. Ada seorang yang dia minta Hudaybiyah rasanya. Satu hari khalifah datang rumah dia. Sebelum datang rumah dia tu, khalifah pergi rumah seorang ulama lain. Kata khalifah kepada pembantu dia, tolong carikan aku kepada seorang ulama yang soleh yang dapat nasihat aku. Tu khalifah cari orang untuk nasihat dia. Jadi khalifah ini minta tolong carikan aku seorang yang boleh nasihat pada aku. Masa tu lewat malam tu, katanya penasihat dia ataupun pembantu dia khadam kepada khalifah tadi, kalau macam tu marilah kita pergi rumah sekian si anu biasa anu, dia ulama sufi, dia orang hebat. Saya lupa lah ulama ni nama dia. Dia pun pergi di malam hari. Beri salam jawab salam. Siapa kat luar tu? Saya adalah pembantu ataupun penolong kepada khalifah. Dan saya datang dengan khalifah. Yang ulama seorang itu dah rumah. Siapa bersama kamu? Khalifah. Saya datang dengan khalifah. Khalifah tujuan apa nak datang rumah saya? Tujuan dia nak minta nasihat. Beritahu pada khalifah, biar khalifah baliklah, biar saya pergi ke istana. Biar saya pergi ke istana, saya pergi tempat dia. Baliklah, Pak, suruh dia balik, biar saya pergi. Tak payah datang rumah saya. Kata khalifah ni, kalau macam ni aku tangguh. Aku tidak mahu. Cari orang lain. Pergi rumah. Masuk orang lain. Seorang ni tak silap pun dia beri salam, jawab salam. Ada apa datang rumah saya mana-mana hari ni? Ada hasil, ada tujuan. Datangnya siapa? Datang dengan khalifah. Khalifah nak apa dengan rumah saya mana-mana hari? Dia nak minta nasihat. Kalau nak minta nasihat, kenapa khalifah balik? Mana dia balik? Betul balik kalau minta nasihat. Aku tak mau jumpa khalifah. Macam mana ni? Khalifah kata, ni aku nak. Aku nak. Pesen-pesen. Jadi pengampu tabut. Ni nak. Kamu ke dia nak juga? Dia kata, akhir sekali minta juga supaya khalifah tu nasihat. Khalifah tu minta pada ulama tu biar nasihat kat dia. Dia kata, lepas suruh kerambat balik, akhirnya suruh masuk. Baiklah, aku nak nasihat pada kamu. Takutlah kamu pada Allah. Dia pun nasihat. Sampai menangis khalifah. Dia kata macam-macam khalifah. Sampai menangis khalifah. Akhir sekali pembantu dia kata, wahai Fudail, cukuplah. Kamu ni buat khalifah tu. Dia kata, diam kamu. Dia marah. Diam kamu, dia kata. Memang macam ni patut kena kata pada khalifah gitu. Khalifah kata, biarkan dia kata pada aku. Dia akhir kali khalifah tu sedih, menangis. Insaf khalifah tadi. Bila khalifah tadi insaf, terima kasih banyak-banyaklah kerana engkau telah menyedarkan aku selama ni aku lalai. Kalau macam itu, terimalah hadiah aku. Dia pun nak bagi hadiah. Dia kata, mu ni tak faham lagi. Dia marah lagi khalifah. Aku bagi mu akhirat, mu bagi aku dunia pula. Maknanya dia marah. Akhir kali dia tolak tu. Marah pula khalifah ingat nak bagi hadiah. Lagi dia marah pula. Balik. Maknanya kadang-kadang kita kena muhasabah diri. Kadang-kadang kena ada orang lain yang sedarkan kita. Kita tak sedar. Maka kesan daripada itu, kesan muhasabah ingat kepada Allah Ta'ala, menjadi seorang itu dekat kepada Allah. Baik, insya-Allah kita akan bicara mengenai kesan muhasabah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an warzuqna fahman tayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi